Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dengan saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity, dan juga kita ada Cik Fatihah ya, fisioterapis daripada Sunway Medical Center Velocity. Assalamualaikum Cik Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sihat? Sihat alhamdulillah. Okey, selamat tengah hari juga, dah pukul 12 dah ni. Okay. Ya. So jadi hari ini mungkin Fatihah akan berkongsi ya dengan kita semua ya mengenai senaman paru-paru untuk pesakit asma ya. Mungkin sebelum tu Fatihah boleh share sikit apakah bentuk-bentuk ya senaman paru-paru yang biasa diberikan untuk pesakit asma tu. Okey, terima kasih Dr. Nurul untuk sesi FB Live pada tengah hari ini. Saya Fatihah, fisioterapis Sunway Medical Center Velocity. So hari ini kita akan bercakap pasal senaman paru-paru untuk pesakit asma. Kebiasaannya kan doktor, kalau pesakit asma, bila terkena serangan asma, dia akan pernafasan dia akan lebih laju dan dia akan ada tendensi untuk bernafas melalui mulut. So kita sebagai fisioterapi, kita akan ajar pesakit macam mana untuk membentukkan cara dia bernafas melalui beberapa teknik breathing teknik nafasan yang betul lah. Contohnya kita akan ajar pasien pesakit macam mana kita nak kawal pernafasan dengan breathing control. Maksudnya dia akan bernafas ikut hidung dan hembus ikut mulut secara relax lah. Selain daripada itu, kita juga akan ajar pesakit macam mana untuk kuatkan untuk pernafasan dia. Yes, sebab nanti bila biasanya pesakit bila dia takut dengan serangan asma, dia akan takut untuk melakukan aktiviti harian mereka. Jadi kita akan ajar macam mana dia orang mereka ni boleh kontrol, dia boleh kawal cara mereka bernafas dengan betul. Okey, jadi maksudnya ada dua bentuk pulmonary rehabilitation teknik ataupun senaman paru-paru untuk pesakit asma tu ya. Yang pertama pernafasan dia tu, teknik pernafasan tu sendiri. Teknik pernafasan dia betul. Ya. Jadi yang kedua kita akan ajar cara dia buat senaman dengan teknik pernafasan yang betul. Sebab asma dia takut dia takut nak melakukan aktiviti seharian sebab dia takut macam contohnya nak jogging ke, nak buat aktiviti fizikal ke, so dia takut serangan datang. So dia punya paras tahap kecergasan badan dia kurang. Jadi kita dalam pulmonary rehab ni kita akan ajar dia macam mana, kita akan educate dia macam mana dia boleh melakukan aktiviti dengan teknik pernafasan yang betul. Jadi ada dua aspek, teknik pernafasan dengan teknik senaman itu sendiri ya, Fatihah ya. Okey, jadi mungkin Fatihah boleh terangkan apakah ciri-ciri pesakit asma yang boleh kita jalankan senaman paru-paru ataupun pulmonary rehab itu sendiri. Ciri-ciri penyakit asma yang perlu menjalani rawatan pulmonary rehab ni adalah pesakit yang mempunyai simptom-simptom seperti susah nak nafas, cepat panik, mempunyai masalah kerisauan, dan dia rasa macam dia bila bernafas dada dia jadi ketat. Jadi dia mengikut kajian, orang yang asma sama ada dia ada simptom yang sedikit ataupun yang teruk, pulmonary rehab ni dia boleh bagi manfaat kepada orang yang terkena serangan asma ni, yang terkena serangan ni yang teruk lah. Kita bercakap macam tu. Jadi maksudnya memang ramai ya, saya pun pernah berdepan dengan beberapa pesakit asma ya yang kerap mendapat anxiety attack, panic attack ya. Maksudnya bila mereka susah nafas tu, mereka rasa panik, mereka takut adakah nyawa mereka akan ditarik sebentar lagi. Jadi mereka ada simptom lain selain daripada susah nafas ya. Kadang-kadang mereka bernafas dengan lebih laju dan tangan mereka boleh cramp boleh kejam ya, dan bahagian muka mereka boleh kebas-kebas ya. Itu adalah antara hyperventilation syndrome di mana pesakit mendapat panic attack, lepas tu hyperventilate, bernafas dengan laju ya. Jadi level karbon dioksida dalam badan mengurang ya, dan juga kalsium level tu mengurang juga, menyebabkan tangan boleh cramp ya, pipi boleh kebas ya. Dan mereka akan mengalami masalah susah bernafas. Tapi bila kita check oksigen mereka mungkin dalam keadaan yang normal saja ya. Jadi kepanikan mereka ataupun kerisauan mereka tu antara punca simptom susah nafas itu semakin teruk ya.
Betul-betul. Okay. Jadi mungkin Fatihah boleh share apa pula ciri-ciri pesakit asma yang tak perlu ataupun tidak dibenarkan untuk menjalani rawatan pulmonary rehab ataupun senaman paru-paru ni. Orang yang mempunyai penyakit asma yang tak boleh menyertai ataupun menjalani pulmonary rehab ni adalah orang yang dah ada background sakit lain. Contohnya uncontrolled darah tinggi, tekanan darah tinggi yang tak dikawal, penyakit jantung yang kronik. So yang tu kita akan pastikan kita akan buat pemeriksaan sama ada individu tersebut sesuai ke tidak untuk menjalani rawatan pulmonary rehab. Jadi maksudnya tekanan darah tinggi yang tak terkawal masalah jantung yang kronik ataupun tak stabil memang tidak dibenarkan untuk melakukan rawatan pulmonary rehab ni. Kerana mungkin banyak komplikasi yang mungkin berlaku kadang-kadang mereka boleh mendapat heart attack ataupun serangan jantung ketika membuat senaman paru-paru ini ataupun tekanan darah mereka boleh menjadi tidak terkawal sehingga boleh menyebabkan komplikasi lain seperti stroke dan juga serangan jantung. Jadi penting untuk kita cek dulu berapa tekanan darah mereka dan kita tahu sejarah perubatan mereka adakah ada masalah jantung ke tidak sebelum ini dan sebagainya Selain betul doktor, biasa penyakit asma ni dia akan serang budak-budak kan, budak-budak pun kita tengok dia boleh follow ke tak pulmonary rehab sebab kita pun ada untuk special untuk bahagian kanak-kanak juga. Jadi maksudnya untuk orang dewasa dan untuk orang kanak-kanak. Sebab kanak-kanak biasa kita tahu kanak-kanak asma bermula dari kanak-kanak. So kanak-kanak pun boleh sertai rehab, pulmonary rehab bergantung pada usia dia lah. Contohnya 5 tahun ke atas, kita boleh identify, kita boleh kena pasti dia ni sesuai ke tak untuk sertai inilah pulmonary rehab. I see. Jadi macam katakanlah kita nak hantar pesakit, contohnya saya nak hantar pesakit asma saya untuk menerima rawatan pulmonary rehab kepada Fatihah apa perkara yang mereka perlu elakkan sebelum membuat pulmonary rehab ataupun senaman paru-paru ini? Yang pertama kita pastikan pesakit itu stabil daripada segi tekanan darah dia, nadi dia dan dia punya fizikal dia lah. Jadi yang kedua adalah pesakit tidak mengalami apa-apa kesakitan. Yang ketiga kena elakkan kerisauan. Bila dia datang fisioterapi, dia berkaitan dengan exercise dan teknik pernafasan lah. So sometimes kadang-kadang ada pesakit dia takut nak datang fisioterapi. Sebab dia takut bila buat exercise dia susah nak dapat asthmatic attack. Takut dapat serangan asma ketika buat senaman paru-paru tu. I see. Yang ketiga kena elakkanlah persekitaran yang boleh mengundang, yang boleh merangsang asma attack itu sendiri. Maksudnya mungkin kita elakkan daripada persekitaran yang berhabuk, berdebu yang ada binatang-binatang peliharaan ke kapet, semua kita kena elakkan sebab semua benda tu boleh mengundang serangan asma sendiri Dari segi makan minum, boleh ke diorang ni makan minum sebelum exercise tu ke macam mana? Kita nasihatkan diorang makan setengah jam sebelum exercise. Nanti sebab takut reflux ke apa ke, so dia akan mengganggu lah sesi rehab tersebut. I see. Jadi mungkin Fatihah boleh terangkan dengan lebih detail bila Fatihah menceritakan mengenai teknik pernafasan untuk pesakit asma tu, bagaimana sebenarnya teknik pernafasan yang akan diajarkan kepada pesakit asma tu? Okey, yang pertama kita tengok cara pesakit itu sendiri bernafas macam mana. Sebab kita punya organ pernafasan kita yang paling adalah diaphragm. Kita panggil otot diaphragm. Jikalau pesakit asma dia bernafas cara yang salah, kita tahu otot itu sendiri akan tak fungsi dengan optimum. Jadi kita akan ajar breathing control di mana pesakit akan bernafas melalui hidung dan dia akan hembus melalui mulut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan ajar deep breathing exercise. Deep breathing exercise dia akan involve sampai paru-paru bawah lah. Dia akan ambil nafas sampai ke bawah dan dia akan hembus melalui mulut. Itu adalah teknik yang di mana kita ajar teknik yang betul untuk bernafas. So jadi bila kita pesakit boleh kawal pernafasan dia, panik tu dia biasanya kalau pesakit yang kena serangan asma dia cepat panik kan.
So jadi kita ajar how to macam mana dia boleh kontrol nafas dia yang dengan betul. Jadi maksudnya bernafas melalui hidung dan mengeluarkan ikut mulut. Kemudian deep breathing exercise ya. Okey, dan ada soalan dia daripada netizen Muhammad Akmal ya, bertanya apa kaitan asma dengan eczema. Okey, terima kasih ya Muhammad Akmal di atas soalan. Jadi asma dengan eczema adalah dua penyakit yang memang saling berkaitan antara satu sama lain ya. Kebiasaannya pesakit asma mereka mengidap asma sejak kecil, dan juga kebanyakan pesakit asma mereka juga ada mengidap penyakit eczema ataupun kegatalan ataupun alahan kulit ya. Ini kerana asma adalah penyakit yang berkaitan dengan alahan ya, di mana paru-paru, saluran paru-paru, saluran pernafasan terlalu sensitif ya. Jadi apabila paru-paru sensitif, kulit mereka juga boleh sensitif. Jadi keseluruhan bahagian badan mereka boleh mempunyai ciri-ciri yang sensitif ya. Maksudnya saluran pernafasan sensitif mendapat asma ya. Maksudnya terlalu sensitif dengan debu, dengan bulu kucing. Jadi mereka senang mendapat susah nafas. Kalau orang biasa terdedah dengan debu, terdedah dengan bulu kucing, mereka tidak ada apa-apa masalah. Tetapi untuk pesakit asma, terdedah dengan debu, terdedah dengan bulu kucing, mereka senang mendapat susah nafas. Begitu juga dengan eczema. Kalau orang yang ada eczema, mereka mungkin termakan makanan laut, seafood, terus gatal-gatal. Tapi kalau orang biasa makan seafood tak ada masalah. Jadi itu adalah kerana keadaan yang kita panggil atopi, di mana genetik dalam badan seseorang itu memang mempunyai faktor alahan yang lebih daripada orang biasa ya. Saya harap penjelasan ini jelas ya untuk Encik Mama Akmal ya. Okey, Fatihah, kita balik jadi ke semula ya tentang senaman paru-paru untuk pesakit asma ni tadi. So tadi Fatihah dah ceritakan tentang teknik pernafasan daripada mulut, bernafas ikut mulut, keluar ikut bernafas ikut hidung, keluar ikut mulut. Deep breathing ya, menggunakan diaphragm ya. Okey. Yes. Jadi macam mana pula senaman khusus ataupun exercise, teknik untuk pesakit asma ni, mungkin boleh detailkan lebih sedikit? Kalau ikutkan kajian yang terbaru, kita tak ada senaman paru-paru yang khusus untuk pesakit asma lah. Ini untuk spesifik pesakit asma, tapi bila pesakit menjalani rawatan pulmonary rehab, dia akan dapat meningkatkan tahap kecergasan badan dan meningkatkan tahap kelangsungan hidup yang optimal. Jadi contoh senaman fizikal, kita akan start daripada 6 minute walk test, yang kita akan make sure, kita akan pastikan pesakit boleh melakukannya ataupun tidak. Jadi kita akan seterusnya akan progress kepada treadmill exercise, di mana pesakit asma dia boleh ke buat treadmill tu secara berperingkat lah. Dan kita akan sentiasa monitor dan supervise pesakit asma berdasarkan level symptoms. Dan kita pun ada terpanggil itu box scale untuk memastikan bagaimana pasien dia perasaan pesakit semasa melakukan exercise tersebut, senaman tersebut. Yes. Jadi maksudnya ada banyak bentuk ya exercise ataupun senaman yang boleh dilakukan oleh pesakit asma ya, iaitu antaranya yang pertama kita buat 6 minute walk test, di mana kita mengarahkan mereka untuk berjalan selama 6 minit dan kita tengok jarak sejauh mana mereka boleh berjalan ya, 6 minute walk test. Dan kemudian treadmill exercise, di mana kita menyuruh mereka berlari di atas treadmill ya. Berapa lama kita akan menyuruh mereka berlari tu? Dia bukan start terus berlari, dia akan slowly berjalan, lepas tu dia akan berlari dan kita akan progress dengan kita ada inclination, kita ada peningkatan darjah treadmill tersebut. Kita tengok tahap paru-paru boleh ke untuk dia melakukan senaman tersebut. Biasanya berapa minit? Adakah dalam 10 minit ke macam mana? Dia bergantung kepada simptoms yang pesakit alami lah masa membuat exercise tersebut. Kita tak ada spesifik exercise, tapi usually kebiasaannya kita akan first 10 minit kita tengok macam mana. Biasanya asma, kalau orang pesakit asma dia ada asma, kita panggil peak dia punya yang tertinggi, exercise dalam masa 5 ke 10 minit dia akan boleh trigger asma sistem. Dia akan merasa asma sistem tersebut 5 ke 20 minit. So dalam masa tu kita tengok ke 20 minit pesakit boleh tahan ke tidak.
I see. Ya, jadi mungkin kita panggil ini exercise induced asthma. Ya, memang ada orang di mana serangan asmanya boleh disebabkan oleh exercise ataupun aktiviti fizikal. Ya, jadi lain pesakit asma lain faktor yang boleh merangsang serangan asma. Ada orang terangsang asmanya dengan debu, dengan bulu kucing. Ada orang dengan melakukan exercise ataupun aktiviti fizikal, mereka mendapat serangan asma tersebut. Jadi maksudnya kalau daripada Fatihah tadi mengatakan pesakit boleh mendapat serangan dalam antara 5 hingga 20 minit setelah melakukan exercise, ya. Okey, ada soalan lagi daripada Encik Muhammad Akmal ni. Doktor, adakah pengambilan ubat asma sesuai sebelum melakukan aktiviti kecergasan? Ya, jadi ini berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi, ya, di mana kalau pesakit asma itu senang mendapat serangan asma setelah melakukan aktiviti fizikal ataupun aktiviti kecergasan, memang kita akan sarankan untuk mereka mengambil inhaler ataupun salbutamol inhaler yang warna biru itu sebagai profilaksis ataupun untuk menghalang mereka daripada mendapat serangan asma. Jadi untuk pesakit yang memang asmanya senang di-trigger ataupun disebabkan oleh aktiviti kecergasan, memang kita akan nasihatkan untuk mereka mengambil ubat inhaler tersebut sebelum mereka melakukan aktiviti kecergasan tu, ya, Encik Muhammad Akmal, ya. Semoga penjelasan ini jelas, ya. Okey, jadi maksudnya kalau kita nak prescribe atau kalau kita ingin melatih pesakit asma ini melakukan senaman paru-paru untuk pesakit asma ni, berapa kerap mereka perlu lakukan senaman tersebut? Adakah perlu berturutan, maksudnya pernafasan dulu seminggu, lepas tu exercise seminggu ke macam mana? Adakah rejim ataupun cara melakukan senaman paru-paru untuk asma ni yang berkesan? Okey, doktor. Sebenarnya kita bila kita dah buat pemeriksaan pada pesakit, kita akan design satu program exercise yang individu yang special untuk pesakit tersebut. Dia bergantung kepada pesakit berdasarkan simptom yang dia ada. Dia tidak spesifik pada mana. Sebenarnya kita akan menjalankan sesi tersebut dalam masa 1 ke 3 bulan. Untuk betul-betul dia dapat teknik tu betul-betul dia dapat serangan tu, dan dia akan cuba untuk mempraktiskan pada dekat rumah lah, dekat luar daripada hospital. So, maksudnya tempohnya kita ambil masa antara 1 hingga 3 bulan, ya, untuk mereka benar-benar boleh menguasai teknik pernafasan, ya, teknik senaman, ya. Okey, jadi mungkin Cik Fatihah boleh share lagi, mungkin dalam katakanlah pesakit asma tu dia nak mula praktikkan senaman paru-paru ni, seminggu sekali ke, seminggu 2 kali ke, seminggu 3 kali ke, macam mana untuk mereka buat teknik pernafasan dulu ke, lepas tu exercise ke, macam mana? Maksudnya kalau pesakit asma tu dia dalam ward, dia ditahan ward, kita akan setiap hari lah kita akan bagi dia training, kita akan review, kita akan pastikan dia buat teknik pernafasan yang betul. Untuk pesakit yang dekat luar, kita sarankan dia datang 3 kali seminggu lah, untuk kita tengok juga macam mana progression dia, sama ada dia buat betul ke salah ke, ataupun dia ada simptom tu ataupun exercise tu menyebabkan dia punya simptom tu lagi teruk. So kita kena modify balik exercise yang sesuai untuk dia. I see. Jadi maksudnya kalau dalam ward mungkin sekali sehari, ya, kita ajar teknik pernafasan tu dan exercise. Teknik pernafasan bersama dengan exercise yang ringan lah, senaman ringan. Kita tak terus kepada yang tinggi, yang tahap tinggi. So kita akan bermula daripada bawah dan slowly akan naik. I see. Jadi maksudnya kita buat perlahan-lahan, ya, step by step, ya, gradually, perlahan-lahan kita increasekan dia punya tahap intensity exercise, ya. Okey, baiklah. Ada mungkin input sikit daripada netizen Ika Quicksilver. Saya pesakit asma dan menggunakan pam berwarna biru dan purple. Okey, jadi mungkin warna purple ini adalah inhale corticosteroid ataupun pelega kita ada 2 jenis inhaler, ya. Kita ada reliever dan juga preventer. Reliever untuk melegakan sesak nafas, ya. Preventer untuk menghalang sesak nafas. Jadi mungkin inhaler yang Cik Ika menggunakan, ya, yang warna biru tu adalah reliever, di mana menggunakan bila perlu. Maksudnya bila sesak nafas baru pakai ubat inhaler tu untuk melegakan simptom, ya. Dan warna purple itu adalah preventer untuk menghalang Cik Ika daripada mendapat masalah susah nafas asma. Jadi untuk pesakit asma memang kita ini adalah antara rejim yang kita boleh berikan, kerana asma ada berbagai jenis. Asma ada jenis tahap 1, 2, 3, 4 dan 5, ya, bergantung pada tahap seriusnya.
Jadi kebiasaannya tahap 2 dan tahap 3 itu kita sudah menyarankan supaya pesakit menggunakan preventer ataupun penghalang serangan asma, di mana mereka perlu menggunakan inhaler. Sama ada mereka rasa susah nafas ataupun rasa okey sahaja, mereka tetap perlu menggunakannya 2 kali sehari. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menstabilkan saluran pernafasan, menstabilkan paru-paru supaya mereka tidak akan mendapat serangan asma pada hari tersebut dan hari-hari seterusnya ya. Tetapi sekiranya mereka telah pun mendapat serangan asma, dah pun susah nafas, ketika itu mereka harus menggunakan yang berwarna biru ataupun reliever untuk melegakan masalah susah nafas tadi ya. Okay, jadi mungkin Cik Fathia boleh share apakah masalah ataupun komplikasi yang mungkin boleh berlaku terhadap pesakit asma yang telah pun selesai menggunakan rawatan pulmonary rehab ataupun exercise paru-paru ini tadi. Apa mungkin komplikasi yang mereka dapat ataupun problem ke? Kalau kita tengok bila pulmonary rehabilitation, dia akan lebih berkait rapat dengan senaman kan, teknik pernafasan, senaman. Bila pesakit itu melakukan senaman, melakukan exercise, dia akan lebih cenderung dia penat, akan cepat letih dan dia akan lagi sakit-sakit ototlah masa pain. Dan selain itu dia akan alami kadar pernafasan akan laju. Jadi yang tu kita akan sentiasa tengok macam mana pesakit itu bertindak balas pada senaman. Dan selepas tu pesakit akan berdasarkan artikel yang saya baca, pesakit akan lebih dia akan lebih berkeyakinan dan confident untuk melakukan aktiviti sebab dia dah tahu cara nak bernafas dengan betul, cara apa simptom yang datang bila dia rasa bila asma tu datang. Bila serangan asma tu datang, dia akan tahu cara nak counter, cara nak adapt dengan teknik pernafasan yang betul. Oh, jadi apabila mereka lebih memahami tentang penyakit mereka, tentang apa rawatan mereka, jadi mereka lebih mudah untuk menghandle ataupun melegakan serangan asma tersebut. Ya, mungkin akan kuranglah rasa panik ya. Jadi memang kebiasaannya masalah panik tu datang bila kita tak tahu apa yang akan berlaku, kita tak sure what to expect, kita tak pasti apa yang akan terjadi ya. Jadi bila kita dah faham tentang penyakit itu, apa rawatan yang perlu dibuat, jadi itu boleh banyak mengurangkan masalah anxiety ataupun panik ya di kalangan pesakit asma tu. Baik. Okey, ada soalan daripada Encik Muhammad Akmal lagi. Dia kata, apakah wujud kesan sampingan sekiranya mengambil ubat jenis kapsul asma secara kerap? Kapsul ya, saya tidak pasti apa ubat kapsul asma kerana kebiasaannya ubat asma yang kita berikan adalah berbentuk inhaler ya. Kalau ada tablet pun adalah tablet mungkin singular ataupun Montelukast yang kita berikan pada waktu malam. Jadi kalau Encik Muhammad Akmal merujuk kepada tablet Montelukast, dia tidak ada apa-apa kesan sampingan, jadi tidak perlu risau. Tetapi sekiranya pesakit yang masuk ward mendapat jangkitan kuman, ya, serangan asma kerana jangkitan kuman di paru-paru, ya, kadang-kadang kita akan berikan ubat steroid ya. Jadi untuk ubat steroid yang kita berikan melalui darah, salur injection darah ataupun tablet ya, ada kemungkinan sedikit kesan sampingan ya, tetapi kebiasaannya ubat steroid yang kita berikan untuk pesakit asma adalah dalam jangka masa yang pendek, tidak berpanjangan. Jadi sepatutnya ini tidak akan memberikan kesan sampingan ya, kerana steroid yang kita berikan adalah jangka masa yang pendek sahaja untuk menstabilkan keadaan asma pada ketika itu ya. Ada juga soalan daripada Nur Hazwani Hanafiah. Doktor, macam mana ingin mengatasi masalah kepenatan ataupun fatigue untuk pesakit asma? Saya sekarang ada 3 inhaler, Foster, Spiriva dan Alvesco. Adakah saya boleh melakukan senaman ringan seperti jogging untuk menguatkan paru-paru? Jadi mungkin ini saya serahkan kepada Fatihah lah untuk share apa jawapan untuk pesakit asma yang kepenatan dan fatigue ni. Rasanya ini dah tahap 4 ni sebab dia menggunakan inhaler steroid yang agak tinggi dan juga dia ada komponen long acting muscarinic antagonist juga. Jadi ini adalah mungkin tahap asma peringkat 4 dia, jadi agak sukar untuk mengawal. Okey, jadi apakah senaman yang mereka boleh lakukan? Adakah jogging boleh dilakukan untuk menguatkan paru-paru atau bagaimana? Encik apa tadi? Nur Hazwani. Encik Nur Hazwani, okey. Macam ni, dia kalau Encik Hazwani dah boleh tahu teknik pernafasan betul, jogging belum lagi boleh, sekadar berjalan ringan sahaja. Sebab bila jogging akan ada kepenatan yang melampau yang membolehkan serangan asma itu datang. Jadi untuk sekarang ni
Cik Azwani kena buat teknik pernafasan iaitu breathing control, nafas hidung hembus mulut kita sebab kita nak kita nak relaxkan otot yang otot pernafasan yang mengecut yang sempit tu, kita nak bagi dia relax dan kita boleh berjalan macam light walking lah, berjalan secara santai. Untuk pastikan sampai dekat jogging tu, kita kena Cik Azwani kena melalui beberapa peringkat dan seterusnya boleh pergi jogging macam biasa. Kita akan ukur kekuatan paru-paru ni melalui spirometry. Kita akan buat flutter, capella untuk membetulkan, untuk menormalkan balik cara pernafasan tersebut. Jadi mungkin lebih baik untuk Cik Azwani ni berjumpa dengan kita ya untuk Fatihah prescribekan apa rejim ataupun jenis senaman yang sesuai ya, untuk kita ukur dulu tahap paru-paru ni bagaimana keadaannya ya, kemudian secara berperingkat kita susun jadual yang sesuai supaya Hazwani boleh melakukan senaman yang sesuai untuk keadaan paru-paru, sebab nampak ini adalah tahap 4 ya, tahap 4 asma. Jadi dia bukan asma yang ringan ni, ini adalah agak complicated juga ni. Jadi saya sukar untuk kita prescribe rawatan ataupun senaman paru-paru yang sesuai melalui Facebook live sahaja ya. Lebih elok untuk Hazwani datang kepada kita, berjumpa untuk kita assess, untuk kita semak ini adalah bagaimana ya, tahapnya macam mana, regime exercise yang mana yang sesuai. Kemudian kita ada trial, kita lihat sendiri stabil ke Hazwani untuk melakukan ujian ni, kita monitor dulu ya. Kemudian kalau kita dah yakin boleh buat sendiri dekat rumah, dan ketika itulah Hazwani boleh melakukannya sendiri di rumah ya, mungkin selepas sebulan hingga 3 bulan dah stabil, dan kita boleh sarankan untuk dia melakukan exercise itu di rumah ya. Okey, jadi mungkin kita pun lagi 3 minit ya untuk kita akhiri sesi live kita. Mungkin kita pun dah hampir discusskan ke semua topik-topik yang kita nak discuss. Mungkin Fatihah nak share take home message ataupun pesanan ataupun learning points kepada netizen mengenai senaman paru-paru buat pesakit asma ini. Okey, untuk bagi pesakit asma, kita jangan bila serangan asma datang jangan cepat panik. Sebab fizioterapi dia akan mereka bentuk, dia akan design satu exercise program yang macam saya cakap tadi berdasarkan individu tersebut. So setiap orang berbeza program yang kita akan plan lah untuk dia orang. Macam mana berdasarkan dia punya background of history of penyakit lain ke, sejarah penyakit lain, dan jika keduanya, maksudnya teknik pernafasan dan senaman yang dilakukan secara betul dan baik, maka ia adalah selamat untuk pesakit asma. Okey, jadi maksudnya kita perlu lihat dulu ya, kita ni adalah asma tahap berapa ya, kemudian barulah kita boleh sesuaikan dengan teknik pernafasan ya, dengan teknik senaman yang sesuai untuk pesakit asma ya. Okey, jadi mungkin Fatihah ada pengalaman berdepan dengan pesakit asma yang memerlukan rawatan senaman paru-paru ini. Apa mungkin pengalaman manis atau pengalaman pahit yang ingin di-share berdepan dengan pesakit asma yang melakukan pulmonary rehab ni? Saya ada satu pengalaman masa dekat hospital Kuala Lipis. Dia pesakit asma yang dah pakcik tu, dia ada asma sejak kecil. Jadi dia tak dirawat dengan betul. Bila kita dah nak ajar dia exercise, dia cepat panik. Dan asma tu terus menyerang. Jadi doktor akan bagi dia apa yang perlu, dan kita akan biasanya pesakit asma ni saya yang hari tu dia panik, so dia terus susah nak nafas. Jadi kita akan cuba letakkan dia dalam posisi yang lebih relax dan tingkatkan dia adalah teknik pernafasan yang betul. Sebab kadang-kadang bila dia panik, dia tak tahu apa nak buat. Jadi kita kena ingatkan dia apa yang perlu dia buat lah. Sebab dia lebih cenderung cepat panik, sebenarnya tak ada ilmu, tak tahu macam mana nak buat. Penting ya untuk nak mengelakkan masalah panik ya. Jadi mungkin dengan bantuan fisioterapis kita, dengan doktor-doktor kita boleh memberikan ilmu, pengetahuan dan skill ya untuk pesakit asma ya untuk menangani simptom-simptom asma itu sendiri ya. Okey, baiklah. Berapa lama pakcik itu ambil masa untuk belajar pulmonary rehab ni ataupun senaman paru-paru ni?
Masa tu pakcik tu dah 3 hari, so dia dah boleh praktiskan dengan betul. Sebab kita 3 hari tu kita akan tiap-tiap hari kita akan pergi tengok pakcik tu semalam dia boleh buat ke tidak. Dia cakap dia dah lebih relax dan dia boleh buatlah senaman tu. Sebab bila kita bagi dia senaman macam angkat kaki atau angkat tangan, um, kadar oksigen yang perlu dalam badan adalah meningkat. Jadi bila dia buat teknik pernafasan betul, deep breathing, so dia akan boleh bernafas dengan lebih relax lah dan lebih senang. Jadi seawal 3 hari pesakit tu dah boleh belajar ya cara-cara teknik pulmonary rehab ataupun senam paru-paru yang betul untuk pesakit asma. Okey, baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung sesi ya. Terima kasih ya kepada Fatihah kerana sudi meluangkan masa ya sharing ilmu dan pengalaman ya tentang senaman paru-paru ataupun pulmonary rehab untuk pesakit asma, dan terima kasih juga kepada para netizen yang Encik Muhammad Akmal, Ika, Quicksilver ya, Nur Hazwani Hanapria kerana sudi berkongsi soalan ya dan pertanyaan, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada hari esok. Esok kita akan membincangkan mengenai penyakit batuk berdarah ya, dan kaitannya dengan pesakit buah pinggang ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.